Saya anggap dia kawan, tak tahu pula dia anggap saya lebih daripada tu. Dia dah ada isteri. Macam mana saya nak takut orang dalam rumah saya pun macam tu. Kes kerosakan akhlak bukan isu baharu. Angkara temakan pujuk dan rayu, maruah gadis menjadi tebusan. Hingga saban hari, ramai jiwa tak berdosa dilahirkan. Mengikut statistik dari Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, sebanyak 66 kes membabitkan remaja yang mengandung luar nikah dilaporkan di Melaka pada 2021, dengan peningkatan sebanyak 4 kes berbanding tahun sebelumnya. Lebih membimbangkan lagi apabila 16 remaja daripadanya di bawah umur. Salah siapa? Adakah takdir dan suratan, atau diri sendiri yang buta mengenal Tuhan? Adik kenal individu yang lakukan perkara tu? Tak ada adik? Kenal. Saya anggap dia kawan. Tak tahu pula dia anggap saya lebih daripada tu. Padahal dia dah ada isteri. Masa tu saya kerja. Patutnya balik pukul 6 petang, tapi saya balik. Saya keluar dari office 5.50. Sebab saya kena pergi ke store. Pak dia yang panggil. Tak tahu pula jadi macam ni. Di store lah sebenarnya. Waktu tu tak ada orang lain boleh bantu? Tak ada orang nampak. Kosong situ. Masa form 3, saya kenal dengan budak yang dia ex saya. Dia pernah memperkosa saya, cabul, tapi belum sampai tahap dalaman saya. Adakah dia juga yang bawa awak ke sini? Tak, bukan dia. Dekat sekolah, cikgu nampak saya ni budak baik. Saya keluar malam, saya jumpa kawan saya tu semua. Saya selalu pergi dekat pot kita orang ada dekat dalam ladang kelapa sawit tu. Awak kata kawan-kawan lelaki awak ada yang terlibat dengan dadah. Tak takut? Betul tu? Macam mana saya nak takut orang dalam rumah saya pun macam tu. Orang dalam rumah pun macam tu? Ayah saya, masa dicerai dengan mak saya, dia dekat dalam penjara. Terlibat dengan benda tu. Malam kejadian tu, saya demam. Tapi saya still nak keluar sebab saya stres duduk kat rumah. Kawan lelaki saya tu, dia bagi satu pil warna merah. Saya ingatkan Panadol, jadi saya makan. Waktu saya tak ingat apa. Bila saya tersedar, dekat tempat kita orang tu dah kosong. Pedih, menyakitkan, dan tidak kurang rasa sayu mengenangkan betapa kotor dan tragisnya dunia ini. Apalagi empunya badan yang menanggung, tatkala perlu berhadapan dengan mereka yang tersayang. Doktor sendiri yang dedahkan kat saya. Sampai cakap, awak kan ni zaman Nabi ke tiba-tiba mengandung? Saya cakap, direct saya cakap, Mak, akak mengandung. Mak saya pegang mak. Dia senyap je. So saya cakap, Mak, akak mengandung, Mak. Sebab saya terus macam, mengandung siapa buatkan kau? So saya cakap, lepas kerja, Mak. Bila 2 bulan tak datang period tu, saya dah macam rasa lain macam. Jadi saya cuba cari kawan saya tu semua. Saya cuba kontak dia, tak dapat. Malam tu, mak saya tiba-tiba panggil saya masuk dalam bilik. Masa tu ada ayah tiri saya sekali dalam bilik dia. Dia cakap, dia seret saya dalam bilik. Dia tanya, apa yang kau dah buat ni, Kak? Saya cakap lah, apa dia? Dia kata, tu dalam perut kau tu, binatang apa dalam perut kau? Kesilapan lalu nyata memakan diri. Di saat ramai yang seakan menuding jari, memalingkan muka, menyeksa jiwa mereka untuk hidup dalam kenangan lalu, terbit satu harapan yang lahir dari sini. Sekolah yang diilhamkan oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Sri Setia Muhammad Ali Muhammad Rustam pada 17 September 2010 ini nyata memberi sudut perubahan kepada hidup mereka. Mak saya cakap,
cuba buat solat istiarah. Saya buat macam dapat bayangan sekolah ni. Dapat bayangan sekolah ni, dapat nampak ada 4 orang penyelia tapi tak nampak muka. Masa saya masuk, macam pernah nampak. Padahal dalam mimpi saya, Allah tunjukkan. Kat sini saya lagi tenang. Kalau kat luar lagi bercelaru. Kat sini bukannya boleh belajar agama, boleh belajar pasal masakan, jahitan. Jadi kat situ sebab saya minat berbisnes, jadi saya terfikir nak buat bisnes daripada apa yang saya dah belajar. Saya tak rasa pun masa depan saya gelap. Awak sanggup nak besarkan anak awak? Saya sanggup. Kalau aku dikukuhkan, aku dapat dosa 2. Aku berzina, aku membunuh. Tapi bila anak tu dah besar nanti dan anak tu tanya pula siapa ayah dia, apa yang mungkin waktu tu awak bayangkan yang awak nak cakap dekat dia? Pada saya lah, lebih baik saya berterus terang kesalahan saya yang dulu. Kalau misal kata tak nak terima saya, tak apalah. Asalkan dia dah besar, dia tahu fikir mana yang baik, mana yang buruk. Dan dia takkan terdetik pun dekat hati dia untuk buat benda yang sama dekat perempuan lain. Pesanan adik kepada wanita kat luar sana? Pesanan saya kat luar, untuk wanita kat luar, jangan terlalu berani sangat. Pergi mana-mana pun berdua. Kalau boleh, kalau dengan lelaki tu dengan adik-beradik lah. Tak adalah apa-apa berlaku. Kalau nak berdating tu, baik ada yang muhrim. Jadi benda tu boleh dielakkan daripada disentuh. Daripada sentuh dari kulit ke kulit boleh berlaku macam-macam kan. Jangan lawan cakap mak, jangan lawan cakap ayah. Sebab diorang halang tu, diorang dah pernah lalui zaman muda. Jadi diorang tahu apa yang terdetik kat hati, apa yang kita nak cuba buat. Sebaiknya dengar cakap diorang, kukuhkan pegangan agama tu supaya tak terjerumus dengan benda-benda macam ni. Sekolah Harapan ni sebenarnya kita sediakan tempat saja. Tapi yang nak ubahnya dia sendiri. Kita cuba membangunkan pelajar tu dari segi emosi dia, dari segi spiritual dia. Dengan kelas-kelas yang kita ada kan. Kita ada kelas agama, kita ada kelas college community, kita ada kelas counselling kan. Untuk membentuk dia punya kesedaran dalam diri dia. Saya amat berterima kasih kepada semua penyelia. Penyelia ni yang saya ibaratkan macam ibu bapa saya. Ibu bapa saya yang kedua. Terima kasihlah sebab tubuhkan Sekolah Harapan ni lindungi orang yang macam kita orang, yang nak berbalik-balik pada Allah, yang nak perbetulkan agama kita orang, menyesal dengan apa yang kita pernah buat dulu, dengan kejahilan kita orang, ataupun apa-apa saja yang menyusahkan orang lain dekat luar sana. Kita mungkin boleh mendapik dada, nafsu jadi punca. Hukum mereka, kata saya, dan mungkin kata anda di luar sana. Tapi jangan menidakkan peluang kedua. Mereka perlu perlindungan. Mereka rayu perhatian. Faris Zakaria, Melaka hari ini.